مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Baik, kita teruskan pada pengajian kita. Kelas malam ni patutnya belajar tentang fi'il mudhari'. Dia dah jadi terlupa pula. Okay, semalam kita dah selesai part ni kan? Kita dah selesai dah, kita dah kaji dah, kita dah buat dan kita juga telah terjemahkan bahagian fi'il. Fi'il madhi. Jadi hari ni kita terus masuk bahagian fi'il mudhari'. Bahagian fi'il mudhari'. Baik, fi'il mudhari' macam kita tahu sebelum ni, fi'il mudhari' ni dia selepas pembahagian fi'il. Kalau fi'il ni kita boleh bagikan mengikut masa, kita dah buat masa awal-awal tentang pengenalan fi'il. Jadi ada fi'il madhi, kata kerja masa lampau. Kemudian ni fi'il mudhari'. Macam mana kita nak kenal dia fi'il mudhari'? Kerana ada huruf mudharra'ah pada awal fi'il mudhari'. Bila kita tahu, kita nampak huruf mudharra'ah ni, kita tahulah bahawa di situ ada fi'il mudhari'. Ia merupakan fi'il mudhari'. Macam mana saya nak hilangkan gambar saya tu Nampak ke? Nampak juga kan kat skrin tu? Tak apalah. Baik. Swipe dia, tolak dia ke kanan. Oh, dihilang macam tu Okey, terima kasih. Dah lama guna pun tak tahu-tahu lagi Okey, huruf mudhara'ah tu adalah huruf hamzah, nun, ta dan ya. Tapi dekat mana ni? Di awal. Pada awal kalimah. Pada awal fi'il lah. Berarti bila bertambah je tu kita tahu dia adalah fi'il mudhari'. Manakala fi'il amar, kita nak tahu fi'il amar, kita mesti tahu fi'il mudhari' dulu. Kerana huruf mudharra'ah ni akan ditukarkan menjadi hamzah wasal. Itu sebagai contohnya lah. Baik, kita terus tengok pada jadual kita Okey, kata kerja masa kini dan masa depan. Sekejap boleh tak minta maaf Saja. Ini dan depan. Okey, jadinya dah dengar kan? Okey. Bila kata perkataan ni, maknanya ni kalimah asal. Kata perkataan asal. Jadi bila di awal ada tanda ya ataupun ada huruf ya, ini disebut sebagai huruf mudharra'ah. Salah satu daripada huruf mudharra'ah. Ini kata menunjukkan kalau ada huruf mudharra'ah ni maknanya fi'il yang bersambung tu. Ya ni, fi'il ni bersambung. Jadi kita tahu dia adalah fi'il mudhari'. Dan di akhir, tanda akhir pun ada, iaitu baris dhammah. Maknanya baris dhammah ni bila mula-mula tu by default itulah barisnya. Baru kita tahu dia adalah fi'il mudhari'. Di awal kalimah ada huruf mudharra'ah, salah satunya adalah ya, dan di akhir kalimah ada dhammah. Contoh, ni kalimah asal, tambah ya di awal kalimah, huruf akhir didhammahkan atau berbaris dhammah, dia akan menjadi ia sujud. Macam mana-mana fi'il pun, masa kita buat yang masa awal, fi'il ni bila kata yang kita warnakan merah tu, maknanya macam contoh perkataan ni pun lah, dia bersekali. Fi'il dalam tu dah siap-siap ada fa'il. Dalam fi'il, kata kerja fi'il, dalam tu dah siap-siap ada fa'il. Jadi kalau untuk fi'il mudhari' ni, okey, untuk ia, kita tak nampak, dia tak bersambung dengan apa-apa. Maknanya fa'il dia tu tersembunyi. Ya ni bukan, ya ni menunjukkan mudhari'. Tapi bila yasjudu berarti ia sujud. Okey, faham macam tu Boleh. Kita teruskan. Satu lagi, kalau ada ya menunjukkan dia fi'il mudhari'. Jadi contohnya kita sambungkan ya ni pada perkataan sajadah ni. Asalnya sin, jim, dal. Lepas tu kita tambahkan ya.
Kalau di akhir dia ada waw, nun berbaris fathah di akhirnya. Tanda akhir dia apa? Waw, nun berbaris fathah. Jadi dia jadi yasjuduna. Terjemahan dia, mereka sujud. Manakah mereka tu? Mereka tu pada waw ni. Tanda ni. Dia panggil waw jamaah. Jangan risau kalau tak ingat nama waw apa tu. Kita pernah jumpa waw apa pula kan. Tapi yang ni tak apa. Maknanya dia menunjukkan ramai. Yang ini menunjukkan ramai. Kalau ada tambahan tu. Tapi dengan syarat kita nampak dekat depan ni ada ya. Kalau ada ya ni makna dia fi'il. Kalau tak ada ya, dia huruf lain, dia bukan fi'il lah, kemungkinan dia isim. Jadi kalau ada ya ni, kita tahu dia adalah fi'il mudhari' yang memberi maksud mereka sujud. Mana datang mereka tu, macam mana tahu mereka? Sebab waw. Ya. Okey, kita bergerak kepada yang berikutnya, iaitu huruf mudhara'ah ta. Kalau ta dilekatkan ataupun dia bersambung dengan sin, jim, dal. Dia akan jadi tas. Huruf akhir berbaris dhammah. Jadi maksud dia engkau sujud. Tasjudu, engkau sujud. Jadi bila tasjuduna, masih lagi ta ni, huruf mudhara'ah, ta di awal kalimah. Di akhir ada waw nun berbaris fathah di akhir kalimah. Dia jadi kamu sujud. Apa beza engkau dengan kamu? Kalau kamu menunjukkan ramai. Kamu ni menunjukkan ramailah. Ataupun kalau kita buat dalam kod tu, kamu semua. Itu Mereka tanda dia. boleh tak? Dia sama tak dengan mereka? Dia sama tak dengan mereka sujud tadi? Mereka ya di awal kalimah. Oh. Dia punya tanda mudhara'ah dia tu ya. Kalau ya ni untuk mereka lah. Kalau Tapi ta saya ni untuk kamu. tak faham kenapa mereka tu ramai dan kamu tu ramai. Benda yang ramai yang sama Tapi ni ganti apa nama diri beza dia? ketiga. Mereka tu yang gaib. Dia tak ada kat kita. Kan di nama diri ketiga kan. Makna pelaku dia tu mereka jauh. Mereka third party. Third person. Kamu second. Ya. Tu je. Faham. Faham Okey. Ya. Yang ini first one. Ini kata ganti nama pertama. Jadi hamzah, kalau ada hamzah di awal kalimah, huruf akhir berbaris dhammah, macam ni contoh asjudu, maknanya terjemahan dia, fa'il dia tu aku sujud. Bila kita tak letak telah tu menunjukkan, kerana kita pun dah nampak ada huruf mudhara'ah ni, kerana kita tak letaklah telah sebab dia mudhari'. Mudhari' tu kan nak tunjuk masa kini dan juga masa depan. Kemudian kalau nun pula. Nun tambah kalimah asal sin, jim, dal, huruf akhir berbaris dhammah, jadinya nasjudu, terjemahan kami sujud. Okey, clear yang tu? Setakat ni clear? Boleh Saya nak teruskan. InsyaAllah. Tapi, bukan tapi, dalam yang kita belajar ni, kita tak ambil semua, tapi huruf mudhara'ah ni semualah ni. Ni je huruf mudhara'ah. Boleh digandingkan, kita boleh buat akronim, anti. Yang ini tak boleh, susah nak sebut. Jadi hamzah, nun, ta, ya. Selalunya dia susun macam tu lah. Anti. Tapi kita ni susun ikut ni yang ketiga, sebab yang kita mulakan dengan yang tak ada tanda. Maknanya pelaku tu tidak nampak dalam kata kerja tu. Manakala yang huruf yang bersambung tu je lah dengan baris akhir. Yang lain ni kalau ni ada. Kalau kamu berdua pun ada sebenarnya. Dia perempuan pun ada. Tapi kita tak masukkan dalam modul 1 ni kerana benda tu nanti kita akan buat lagi. Ni yang paling common lah. Ni yang paling banyak. Jadi yang paling banyak tu biasa ia, mereka, ... engkau, ... kamu, semua, ... aku, ... kami, ... Kalau fi'il amar pula, sama juga. Fi'il amar ni maknanya tadi huruf mudhara'ah tu ditukarkan menjadi hamzah wasal. Dan huruf akhir yang dhammah sebelum ni pada mudhari' tu ditukar menjadi sukun. Dia akan jadi usjud. Kalau usjud tak ada tambahan apa-apa, bererti dia untuk engkau. Sujudlah oleh engkau.
Kalau ada waw alif, asal dia ada, kita tukarkan juga. Kalau katakan tasjuduna, tasjuduna, ta tu kita tukar kepada hamzah wasal dan huruf akhir tu di-attachkan ataupun sambung padanya waw tu, masih kekalkan waw, buangkan nun tu, diganti dengan alif. Dia maksud dia jadi sujudlah oleh kamu. Okey, contoh ada kat buat di bawah ni. Apa yang ditunjukkan? Saya buat balik semula ke ataupun faham tak tu? Kalau faham, saya tak buat semula. Okey, contoh macam ni kan. Ni fi'il mudhari', dia nak jadi fi'il amar. Macam mana cara dia? Okey, kalau fi'il mudhari' ni kita tahu dia. Kenapa kita tahu dia fi'il mudhari'? Sebab ada huruf ta. Ni huruf mudhara'ah. Huruf mudhari' pun bolehlah kita cakap macam tu. Ni hurufnya, tanda dia. Kemudian huruf akhir berbaris dhammah. Bila kita nak tukar dia menjadi ataupun kita nak kenal fi'il amar, huruf mudhara'ah ni dah bertukar menjadi hamzah wasal. Ni dah tukar dah. Dia dah jadi hamzah wasal. Baris dhammah ni bertukar menjadi sukun. Bertukar. Kalau ni engkau sujud, ni kata perintah dia, sujudlah oleh engkau. Untuk fi'il amar, ini hanya melibatkan kata ganti nama diri kedua sahaja. Tak terlibat. Kita tak boleh kata sujudlah oleh aku, tak boleh, tak ada. Sujudlah oleh mereka, tak boleh. Kita tak boleh perintahkan orang yang pihak diri ketiga yang gaib tu, yang tak ada. Kita boleh perintahkan yang depan kita je, iaitu engkau, kamu berdua, kamu semua, yang tu. Lelaki perempuan pun boleh juga, tapi mesti yang kedua tu je. Jadi untuk yang tasjudu tu pun begitu juga. Jadi ta di awal kalimah ni menunjukkan dia mudhari', kemudian waw nun berbaris fathah di akhir kalimah ni menunjukkan ramai, kamu semua, dan bila kita tukar huruf ta ni tukar menjadi hamzah wasal, nun tu dihilangkan dan digantikan dengan alif. Buangkan nun tu. Jadi fi'il amar. Terjemahan, sujudlah oleh kamu semua. Okey, ni perkataan yang dalam Fatihah. Pagi tadi saya explain. Ada juga huruf cacat. Ada juga fi'il madhi yang dia huruf cacat. Contoh perkataan hada ni. Bila dia jadi fi'il mudhari', kenapa jadi fi'il mudhari'? Sebab ada ya, huruf mudhara'ah. Tapi yang ni dia akan jadi, dia tak boleh, dia tak akan jadi yahdu. Dia mesti tak jadi yahdi. Kerana ada huruf cacat ni. Yahdi. Secara macam susah kalau nak jadi yahdiyu. Payah. Jadi orang Arab cakap yahdi saja. Bila nak jadi fi'il amar, dia terus buang je huruf illah tu. Tapi dia jadi pendek lah. Macam kita baca dalam Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi dari segi terjemahan telah menunjukkan oleh ia menunjukkan, ihdi, tunjukkanlah oleh engkau. Ini bila kita bekerja ataupun kita jumpa dengan kataan, kalimah yang bersambung dengan huruf illah ataupun huruf cacat. Huruf cacat tu ada 3. Dia kadang-kadang dia jadi alif, waw dan juga ya. Tu huruf cacat. Huruf mat juga kadang-kadang disebutkan. Baik, kita pergi, kalau kita tak ada soalan, kita pergi pada latihan. Latihan ni saya ada kat sini. Kita boleh buatlah, kita cuba buat. Okey. Ni macam masa kita buat semalam, kita buat fi'il madhi. Yang ni fi'il mudhari' sama juga. Jadi kita tahu di fi'il mudhari' disebabkan ada huruf mudhara'ah tu. Jadi huruf mudhara'ah tu boleh tukar dan kita boleh daripada situ bagi kita clue lah, kita boleh ingat sikit. Kalau ada waw, kalau tak ada waw, jadi maksud dia apa. Okey, kita sebut kita ambil yang laju yang pertama ni. Yadribu, ia membuat. Kalau yadribuna,
mereka membuat. Boleh juga kita terjemah memukul. Yang tu kena tengok konteks. Memukul. Banyaknya memukul jugalah. Yadribu, ia memukul. Yadribuna, mereka memukul. Atau mereka membuat. Tadribu, tadribu. Bu tu pendek je. Engkau membuat. Atau engkau memukul. Tadribuna, kamu membuat. Atau kamu memukul. Adribu, adribu, aku membuat ataupun aku memukul. Nadribu, kami membuat atau kami memukul. Yang ni jadi fi'il amar. Jadi huruf mudhara'ah tu tukar jadi hamzah wasal. Baris akhir dhammah bertukar menjadi sukun. Kita punya kerja dalam kelas ni, kita tak payah buat. Kita tak payah fikir, crack our heads untuk fikirkan, nak carikan. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak tukar? Tak payah. Tapi kita hanya kenal pasti je. Pertukaran tu menyebabkan kita tahu. Kita nampak perubahan ni tak ada huruf mudhara'ah. Yang sekarang dia dah jadi hamzah wasal. Kita tengok baris akhir daripada dhammah dah jadi sukun. Maknanya dia fi'il amar. Gitu. Kita jangan susah hati kita pula nak kena buat lah. Macam mana nak tambah apa, nak tak payah yang tu. Kita cuma tengok, analyse dan kita terjemah. Fi'il amar yang menunjukkan kamu pula. Idribu. Pukullah oleh kamu. Atau buatlah oleh kamu. Clear? Clear ke tak clear? Kita buat yang ni contoh yang berikutnya. Kita tahu kita dah faham ke tak? Boleh kan? Kata kerja ataupun kata kunci dah diberitahu di atas ni. Dah nampak dah. Ni kata, ni kata kunci dia lah ataupun kata vocab dia. Jadi kita tengok ya, tak ada apa-apa belakang dia. Maknanya ya. Okey, nak cuba. Ya'lamuna. Ya'lamuna. Mereka mengetahui. Engkau. Mereka lah. Sebab apa mereka? Sebab ya ni ketiga. Lepas tu waw, nun berbaris fathah. Baik. Lagi. Ta'lamu. Kau mengetahui. Ni sama kat sini. Ta di awal kalimah, huruf akhir berbaris dhammah. Perkataannya mengetahui. Jadi akan jadi Engkau mengetahui. engkau mengetahui. Bagus. Ta'lamuna. Ada juga huruf. Kita memang tengah buat huruf mudhara'ah. Cuma kita nak kena gandingkan. Kalau ta dekat depan, waw nun dekat belakang ni, waw nun berbaris fathah, maknanya kamu. Gitu. Jadi kita yang kena peka sikit lah. Ni lah hari ni kita belajar. Tanda tu berganding dengan waw jamaah tu. Untuk kita bezakan engkau ke kamu. Baik. Ta'lamuna, terjemahkan. Kamu mengetahui. Mengetahui. Betul. A'lamu. Aku mengetahui. Ya. Na'lamu. I'lam. Ketahui oleh engkau. oleh engkau. Ya, betul. I'lamu. Ketahuilah oleh kamu semua. Betul. Ketahuilah oleh kamu semua. Seterusnya perkataan dia, kata dasar dia fa'ain lam. Jadi ada huruf mudhara'ah, ya di awal kalimah, huruf akhir berbaris dhammah. Yaf'alu, ia melakukan. Yaf'aluna. Mereka Melakukan. Taf'alu. Taf'alu. engkau melakukan. Melakukan. Engkau melakukan. Betul. Ni engkau melakukan. Taf'aluna. Kamu melakukan. Af'alu. lakukanlah. Aku melakukan. Belum. Kamu. Engkau. Af'alu. Aku melakukan. Aku. Lakukan. Aku melakukan. Naf'alu. Kami melakukan. If'al. if'al. Lakukanlah oleh engkau. Lakukanlah oleh engkau. Betul. If'alu.
Lakukanlah Lakukan. oleh oleh engkau kamu kamu semua. semua. Ya. Jadi kalau kita sekarang kita dah belajar ni kan, panjang pendek tu kita kena peka. Jadi bila start kita mendengar orang kata tu, maknanya kalau orang baca Quran, kita dah boleh tahu. Contohnya kalau dia kata, i'lamu fasayarallahu a'malakum. Tu bukan. Tu i'lamu ataupun dia kata, biasanya i'lamu ni ataupun yang fi'il amar ni selalunya digandingkan dengan huruf fa. Fa'lamu. Maka dia biasanya lah dalam Quran. Fa'lamu annallahu la ilaha illahu, contohnya. Ketahuilah oleh kamu, maka ketahuilah oleh kamu semua bahawa tiada Tuhan yang layak diabdikan diri melainkan Dia, itu Allah. Macam tu. Jadi kalau kamu ni, kita siapa yang kena ni? Kalau dia kata kita nampak fi'il amar, if'al, lakukanlah oleh engkau. If'alu, siapa yang kena buat tu? Kita. Itulah sebab kita membaca, kita yang dapat perintah tu pada kita. If'alu, kita baca, alamak aku lah tu. Gitu. Tujuan kita belajar faham tu macam tu lah. Untuk tujuan yang tu. Jadi kalau kita kata kul, siapa nak kena katakan tu? Aku ke, engkau ke, mereka ke? Tak boleh. Mestilah engkau. Siapa engkau? Kita yang sedang baca ni. Okey. Yadkhulu. Ia memasuki. Kita memasuki. Ya. Ni baca pun silap ni macam mana? Ni betul ngantuk tu ya? Ya, memasuki. Ya. Ia memasuki. Yadkhuluna. Mereka Ya, memasuki. mereka memasuki. Mereka. Ya betul. Nah. Ni. Yadkhuluna. Engkau memasuki. Yadkhuluna. Mereka Memasuki. Saya ulang sikit. Balik semula. Yadkhuluna. Mereka memasuki. Mereka memasuki. Tadkhulu. Engkau Engkau memasuki. memasuki. Betul. Engkau. Tadkhuluna. Engkau, kamu. Memasuki. Ya benar. Kamu. Adkhulu. Aku Memasuki. Aku memasuki. Nadkhulu. Kami memasuki. Memasuki. Udkhul. Masuklah oleh engkau. Masuklah oleh kamu. Udkhul. Masuklah oleh engkau. Oleh engkau. Masuklah oleh engkau. Udkhulu. masuk. Masuklah Masuk. oleh kamu Oleh kamu semua. Masuklah Kamu. oleh kamu semua. Kamu semua. Baik. Jelas tak? Jadi kita boleh gantikan macam-macam perkataan lain kita boleh gantikan. Macam contoh kita dah belajar semalam perkataan kasabah kan. Ada kasabah, jama'ah. Banyak perkataan yang common lah kita jumpa. Raka'ah, yarka'u, tarka'u, apa tu? Yarka'una, tarka'una. Jadi kita tinggal yang dia punya tambahan tu macam tu je. Yang berubah tu kata-kata dasar dia tu. Jadi kat situlah kita tengok tanda. Kita boleh kenal tanda, kita boleh highlight. Ini mudhari' sebab ada huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah apa tu akhir dia ada nun yang ni. Ada nun berbaris fathah. Kalau ni pun sama juga ada dhammah. Kalau fi'il amar hamzah wasal, akhir berbaris sukun, hamzah wasal, tak ada nun, ada waw alif. Ataupun yang ni tak ada. Macam itulah cara kita. Baik, kalau tak ada, kita teruskan latihan yang berikutnya. Latihan ni, latihan 16, fi'il mudhari' dan amar. Kita tambah lagi sikit. Sekejap. Okey. Jadi kita tengok contoh ni. Ada tambah sikit daripada semalam tu. Jadi kalau FAKS, fi'il amar, dia punya pelaku kamu semua. Kita buat apa? Tambah kamu. Pelaku dia tu boleh nampak lah. Ada dhamir muttasil. Tambah kamu. Kalau FA saja, maknanya kita tambah pelaku dia adalah ia. Kita tambah ia je lah. FA, fi'il amar. Maknanya
lah oleh. Asal fi'il amar ia engkau lah kot. Ada silap ni. Kau. Ni engkau patutnya. Ni engkau. Lah oleh Lah engkau. oleh kau. Kalau FR yang ni baru ia. FR maknanya ia apa-apa. Bukan tambah ia tapi sepatutnya ia dot dot dot. Kalau FRR mereka dot dot dot. Terjemahan. Kalau ni engkau dot dot dot. Kalau kamu maknanya kamu dari segi terjemahan ni fi'il amar, tapi dari segi struktur memang dia datang fa'il tu duduk belakang, dia bukan duduk depan. Tapi untuk fi'il mudhari' ni, untuk kita bezakan penterjemahan kita tu daripada fi'il madhi ke fi'il amar, kita letak dia dekat depan. Sedangkan struktur, walaupun struktur fi'il dengan fa'il tu dia mesti fi'il dulu baru fa'il, tapi untuk fi'il mudhari' ni kita letak fa'il tu kat depan. Kita dah siap-siap dah mafhumkan. Fi'il amar, jadi kalau fi'il amar A maknanya aku dot dot dot. Ini kami Fi'il mudhari'. fi'il mudhari'. Salah. Tersilap cakap. Maaf. Ya. Ya, Saja nak tanya. boleh. Kalau kita tengok fi'il mudhari' K tu kan? Mudhari' K. Kami. FRK tu kan? FRK tu kami. Mm-mm. Lepas tu kalau A tu untuk aku kan? Betul. KS tu untuk kamu semua tu kok. KS Betul. kamu tu kan? Mm-mm. Untuk engkau. R tu kenapa mereka? R tu Sebab stand up. kalau kita nak buat M nanti dia jadi lain saja. Memang letak gitu. Okay. Takut keliru. Ah. Ada sebab ada simbol. Itu simbol lah buat sendiri kaedah al-bayan ni. Kau tanya dengan Quran lain namanya pun tak tahu kenapa ya. Tak. Sebab nanti M tu untuk benda lain. Kita akan buat kemudian. Okey. Sama. Jadi kalau contoh ni ya'muru, ia menyuruh. Yang mana? FR. Kita cuba buat. Yuqimuna. Siapa nak buat ni? Yuqimuna. Yang mana satu? Terus terjemahkan. Lepas kita tandakan dia punya kod tu, dia ni fi'il mudhari' apa ni? Siapa pelaku dia? Benda yang kita dah tandakan tu kita terjemahkan. Yuqimuna. Mereka mendirikan. Okey, jadi yang mana? FE ke FRR ke FRI? Mereka apa tadi ya? R. FRR. Betul, FRR. Jadi terjemahannya mereka Mendirikan. Saya bubuh warna hitam hari ni hanya kerana supaya kita bezakan lah. Mereka mendirikan. Okey, betul. Tukhrifu. Siapa nak buat? Tukhrifu. Menyalahi. Kamu menyalahi. Jadi yang mana? Kamu Ia menyalahi. Sorry. Kalau ia menyalahi ada juga tapi saya belum ajar yang tu. Tapi yang tadi kita baru belajar yang mana? Engkau menyalahi. Kalau dia kata ia tu dia untuk perempuan. Dia kongsi. Tapi kat sini kita belum bezakan perempuan lelaki ni. Belum ada lagi. Kita belum masuk. Untuk tu nanti kena lain. Tak boleh sekali hari ni. Saya rasa nanti pening. Jadi kita buat yang ni je dulu. Tapi bagi yang mungkin dah pernah belajar sikit-sikit, jadi dia macam dah tahu juga kan. Kalau perempuan apa pula. Jadi saya bagi tahu je lah. Yang ni engkau. Engkau menyalahi. Tasfikuna. Kalau engkau kamu. Kamu. FR. FRKS. Ya kamu sekalian. Kamu sekalian ataupun kamu semua boleh. Kamu menumpahkan.
Teacher, FRK tu siapa? Apa? Kalau FRK? Kami. Oh, kami. Kami. Ah, ah. Ya. KS kamu. Okey. KS kamu dan kamu semua ya teacher. Kamu semua je lah KS tu. Okay. Kamu semua. Akhluqu. Ada huruf mudara'ih pula dah. Aku Huruf mudara'ah. Aku Betul. menciptakan Jadi yang mana? SRA. FRE. FRA. Ya. FRA. Ya. Aku menciptakan. Yudillu. Yang mana? Oh, dia. Yang Dia. Dia menyesatkan. menyesatkan. Dia menyesatkan. Jadi kalau yang dia tu, dia tak ada di default dia tu. Kita tak adalah, kita letak je. Tapi dari segi terjemahan, kita terus letak. Ia menyesatkan. FR. A'udzu. Aku Aku berlindung. FRE, betul. FRA. FRE. Aku berlindung. Yawaddu. jawab tu ya. Dia menginginkan. Ia menginginkan. FR. Dia yang mana? F? Dia FR saja. FR Betul. saja. Dia menginginkan. Okey, kita pergi yang ni. Yadribu. Ia buat. Dia FR. 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 Terjemahan, Ia buat. ia membuat ataupun ia memukul pun boleh juga. Ni ada dua maksud. Ia memukul. Ada kala dia maksud dia keluar pun boleh. Macam mengembara. Yadribuna fil ard. Maknanya bekerja. Dia terus boleh cakap. Bekerja di muka bumi. Okey. Idribu. Fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amar. Yang mana? Fi'il amar mana? Yes. Jadi terjemahan dia FAKS. Buatlah oleh kamu semua. Ya. Buatlah oleh kamu semua. Oh, okay. Ada KS ada. Ya. Yunfiquna. Ya, iya. Mereka. Mereka membelanjakan. FR. R. Mereka Mereka membelanjakan. belanjakan. FRR. Tukhriju. Engkau mengeluarkan. Jadi yang mana? FR. Engkau mengeluarkan. Okey. Terusnya yasfiku. Ia menumpahkan. Ia menumpahkan. Jadi yang mana? FR saja. Saja. Ia menumpahkan. Taqtuluna. Kamu semua. Jadi Kamu membunuh. betul. Kamu membunuh. Bagus. Ni macam mana nak bunyi kan? Isma. Isma, betul. Jadi dia fi'il apa? Kalau dia awal dia ada hamzah wasal. Fi'il amal. Fi'il amal yang tak ada, tak nampak berlaku bersambung. Jadi dia terus default dia. Dengarlah oleh engkau. Dengarlah oleh engkau. Okey, yasma'una. Perkataan yang sama. Mereka mendengar. Jadi yang mana? FRR. Betul. FRR. Mereka mendengar. Mereka dengar pun boleh lah. Nanti yang tu bab bahasa tu kendian sikit kita betulkan. Ta'qiluna. Kamu semua. Jadi fi'il mudhari' kamu semua. Kamu menggunakan akal untuk mengerti. Kamu mengerti lah. Dia datang daripada perkataan aqala ni. Bila mengerti tu mesti guna akal. Faham. Yahkumu.
Ia Ia mengadili. mengadili FR. 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 Ia mengadili. Ataupun ia menghukum pun boleh. Tudillu. FRE. RE. Engkau. Engkau menyesatkan. FRI. FRE. Engkau menyesatkan. Kelas malam ni lagi cepat sikit. Dah habis dah. Dah makan dia bertenaga. Sebab kenyang lah. Yaksibuna. FRR. Mereka Mereka mengusahakan. mengusahakan. FRR. Okey. Habis dah. Masya Allah. Okey. Santan pula. Ahsantun. Aku asal lebih makan santan tadi, teacher. Okey. Ada soalan? Dah habislah bahagian fi'il mudhari'. Maksud dah habis tu ialah maknanya untuk yang kita prepare tu dah habis. Tapi apa yang kita boleh buat? Maka kita bolehlah tukarkan sebahagian perkataan yang kita dah tahu ni, kita tukarkan. Contoh kalau a'udzu, kita nak jadikan dia FRR. Dia jadi macam mana? FRR. Kita buat apa? Salah. A'udzu. Nah. FRR. Kalau FRR? FRR. Ya'uduna. Kami kan? Ya, betul. Ni kita buanglah, kita gantikan dengan FRR apa? Fi'il mudhari' mereka. Jadi kita mereka. tukar dia kepada Ya. 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 Yang lain tu sama je. Ya. Tambah Nun. waw, nun berbaris fathah. Jadi kita tak payah ganggu gugat ni. Dia punya baris tu kekalkan. Macam tu. Jadi terus jadi mereka berlindung. Agak mudah sebenarnya fi'il mudhari' ni. Kita nampak je pattern tu, kita dah boleh buat. Okey, Kita yudillu. hafal je kan depan tu tak? Apa dia? Kita hafal depan dengan belakang je kan? Hafal itu je. Huruf 4 tu dia anti. Hamzah, nun, tayah. Ada dia tu fi'il mudhari'. Kemudian fi'il mudhari' ni kalau kita ingat masa kita belajar awal dulu, dia tu baris akhir di belakang tu dia boleh berubah. Sekejap. Contohnya, dia kata baris akhir ni. Kenapa kadang-kadang dia boleh jadi a'udza ke? Dia tak boleh jadi a'udzi. Ataupun dia jadi sukun. Kenapa dia jadi sukun? Itu ada sebab lah. Yang kita ingat tak? Kita belajar huruf. Kita belajar, yes. Harfun nasab dengan harfu jazam. Itu akan kedatangan dia ataupun kehadiran harfu jazam ataupun harfu nasab itu akan menyebabkan baris default ni tadi dalam fi'il mudhari' ni berubah. Kalau ada harfu nasab, ingat lagi tak harfu nasab apa? Contoh an. Katakan contoh an, ini harfu nasab. Dia akan menyebabkan baris belakang ni tukar a'udza. Tapi dari segi terjemahan sama je. Cuma ada ni je, bahawa aku berlindung. Masih sama. Macam tu. Okey. Kalau ada an pada ya'udzuna pula, ni kita akan belajar lebih dalam lagi bila kita masuk modul 2. Dia akan buangkan nun ni. An ya'udzu. Buang nun tu. Gantikan dengan alif. Alif firqah. Faham? Itu susah sikit lah. Apa dia? Makin pening lah ni. Jangan pelik. Okey. Kalau pening, saya stop dulu. Tapi sebab apa? Kita dah belajar. Dari segi terjemahan dia tetap sama. Cuma dia akan mengubah sikit lah. Jangan pula panik. Ini kan kita kata by default. Yang default dia adalah huruf yang dhammah ni. Baris dhammah. Kalau kita nak tahu fi'il mudhari', kita tahu, kita kenal pada huruf mudhara'ah sahaja. Kita rujuk. Kita rujuk pada carta kita ni tadi. Huruf mudhara'ah. Sama je. Yang ni. Terdapat fi'il mudhari' dan fi'il amar dengan ganti nama yang lain di dalam Al-Quran. Sila rujuk di dalam buku panduan Al-Mubayyinah. Okey, kita cari fi'il mudhari' nak dalam Quran. Kelas ni dah selesai.
Jadi saya sukalah kita cari dekat dalam surah yang belakang sekali. Muka surat terakhir tu. Yang ni. Cuba kita tengok dalam surah An-Nas. Ada tak boleh tak kita kenal fi'il mudhari'? Kalau tanpa color, kita cuma okay, saya tolong sikit. Saya penggalkan. Ada tak kita jumpa? Ada. A'udzu. Tu kita dah jumpa. Jadi kita boleh terjemah. Akul. Aku berlindung. Akul semalam kita dah buat. Katakanlah oleh siapa? Sebab tak ada tambung. Katakanlah oleh siapa? Oleh engkau. Betul. Katakanlah oleh engkau. A'udzu Aku berlindung. Aku berlindung. bi dengan. kepada. Kepada. Kita dah belajar kan? Bi Oh. kan ada yang kepada, ada dengan. Yang ni kepada. Okey, Rabbi. Tapi Rob. Kita selalu cakap Rob, ya Rob. Tuhan. An-nasi Manusia. bagi manusia. Dia jadi Bagi satu manusia. perasa kata nama. Kita belajar itu. Kalau saya nak tanya ni pun patutnya dah boleh lah. Maknanya ini adalah frasa kata nama. Yang ini isim yang tak sempurna. Dia sandar kepada isim makrifah. Jadilah kata frasa ni frasa makrifah, isim makrifah. Tapi dari segi terjemahan tadi semua dah dapat dah. Katakanlah oleh engkau, aku berlindung kepada Tuhan bagi manusia. Maknanya Allah perintahkan kita lah ni. Engkau katakan, kau berdoa macam ni. Katakan tu boleh jadi doa. Doalah engkau. Wahai engkau yang sedang membaca ni, berdoa. Aku berlindung kepada Tuhan bagi manusia. Macam itulah yang kita dah nampak. Okay, kita tengok surah lain. Ada juga. Okay, surah ni pun ada juga fi'il mudhari'. Nampak lagi fi'il mudhari'. Cari fi'il mudhari' je. A'udzu. Satu kan? Ni je. A'udzu. Ni fi'il. Ni fi'il apa? Fi'il amr. Fi'il amar. Sebab baris sukun tu. Ya. Amar. Sukun. Jadi fi'il amar. Ada tak fi'il lain? Fi'il yang kita dah belajar. Malam makin kita dah belajar. Cuba tengok fi'il lain. Fi'il madhi ke fi'il selain daripada fi'il mudhari'? Ada fi'il madhi khalaqa. Betul. Orang lain nampak tak? Saudah nampak? Ifa nampak? Khalaqa. Kalimah 3 huruf kan? Di awal dan di akhir berbaris fathah. Kita boleh tahu. Mungkin tak berapa nampak sebab saya tak penggalkan. Jadi perkataan ni dapat rapat-rapat. Tak apa, saya faham tu. Cuba cari lagi. Kalau saya pandai. Hasada. Bagus. Lagi? Waqabah. Hasada. Okey. Kalau qul huwallahu ahad pula, ada tak? Ada tak huruf yang fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' majzum. Ada. Okey, ada. Jadi ada yang nampak lah. Yang belum nampak tu tak apa. Jangan risau. Okey, kita pergi kepada mushaf kita. Mushaf yang mubayyinah. Okey, kita tengok dalam Fatihah. Dalam Fatihah tu cuba kita kenal pasti. Kita cuba melihatnya. Okey. Okey, cuba kita tengok Fatihah ni. Mana dia fi'il mudhari'? Mana fi'il? Ada sebab 3 fi'il ada dalam ni. Satu kita tengok warna merah. Kemudian kita boleh kenal pasti melalui tanda yang terdapat pada warna merah tu. Okey. Nak budu. Fi'il apa tu? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Macam mana kenapa kita kata dia fi'il mudhari'? Ada nun. Mudhara'an di Ada awal. huruf? Ada dhammah. Ada nun dan Nun. juga baris dhammah di akhir Ada kalimah. dhammah. Ahsanti. Jadi dekat sini FRK. Fi'il mudhari' kami.
Untuk kami. Terjemahan kami mengabdikan diri. Semalam kita baru belajar tentang jangan kata menyembah. Kita kata mengabdikan diri. Lagi? نستعين Nasta'in. Dia fi'il apa? المضارع Al-mudhari'. Sebab ada huruf Huruf mudhara'ah mudhara'ah. nun dan juga Hmm. berakhir dengan Dhammah. dhammah. Huruf Ya. akhir berbaris dhammah. Lagi warna merah seterusnya فعل أمر Fi'il amal. fi'il amar, bukan amal amar. Amar. Fi'il amar. Jadi tanda dia silap. Hamzah wasal. Hamzah wasal dan dia punya majzum tu ataupun di baris sukun dengan menghilangkan huruf illah. إلا Okey, lagi merah lagi An'amta. an'amta. Jadi an'amta tu fi'il apa? Mudhari'. الماضي Mana tanda mudhari'? الماضي Madi. Hamzah. Oh, telah tu maksudnya madi Dia lah. fi'il madi. Kat bawah ni pun ada Ya. Silap. fi'il madi dan kita tahu bila ada ta berbaris fathah disambung kat belakang sebelumnya sukun dia madi dah. Madi. Dia yang ini dia kalau dia hamzah di awal kalimah yang menunjukkan fi'il mudhari', huruf akhir mesti dhammah. Tapi ni tak. Ni huruf akhir dia bukan itu. Huruf akhir dia ini dan dia bersambung dengan dhamir muttasil fa'il. Jadi ni fi'il madi engkau. Biasalah kita baru belajar kan, mestilah silap-silap lah tu. Tak apa, betul lah tu. Tapi betul as in kita tahu ni fi'il. Kita ingat ni sebab kita baru belajar fi'il mudhari'. Jadi kita akan boleh silap lah kat situ. Tapi tak semestinya kita tengok juga sampai belakang. Kalau ada hamzah di awal kalimah, huruf akhir berbaris dhammah, itu baru betul fi'il mudhari'. Dua-dua tanda tu mesti ada. Di awal dan juga di akhir kalimah. Okey, kita tengok dalam surah muka surat 2. Baik. Macam mana? Yang mana fi'il mudhari'? Ada fi'il apa? Ada fi'il madi, fi'il mudhari'. Yu'minuna. يؤمنون فعل Yu'minuna. FRR. Fi'il mudhari' mereka. Ya di awal kalimah, waw nun berbaris fathah di akhir kalimah. Lagi? Yuqimuna. Ya. Sama juga. Ya di awal kalimah, waw nun berbaris fathah di akhir kalimah. Mereka mendirikan. Kita pun tengok bawah ni fi'il mudhari' untuk pelaku dia mereka. Razaqna ni fi'il apa? فعل ماضي Madi. Untuk siapa pelaku dia? Nah, Jadi kami telah merezekikan oleh kami. Yunfiquna. فعل مضارع Mudhari'. Ada ya dan waw nun berbaris fathah di akhir kalimah. Mereka membelanjakan. Kod pun bagi tahu kita dah. FRR. Yu'minuna kita dah buat. Saya sama. Bentuk dia sama. Ni fi'il apa? فعل مضارع مجهول Fi'il madi. Fi'il madi. Ni sekarang kena ada guna M. M ni untuk apa? Majhul. Bab majhul ni kita akan sampaikan minggu depan. Apa yang dimaksudkan dengan majhul. Sebab itu tak boleh guna. Kenapa tak guna M untuk mereka? Sebab M ni kita dah gunakan untuk majhul. Oh, okay. Nanti kita akan belajar yang tu hari Isnin. Ni yuqinun. Mereka yakin. Fi'il mudhari' mereka. Okey. Okey, tak ada lagi lah. Ni pun sama unzila ni telah diturunkan ia. Tak payah hafal lah ya sebab dah ada. Tak dengar. Tak payah Siapa? hafal. Puan Asnita, suara ke dalam sangat jauh tu kenapa? Tak payah Tak ada. hafal ke teacher. Dia dah ada kod semua.
Tak payah hafal kod sebab kata tu tak payah hafal tapi kena faham konsep. Tapi macam mana pun nanti kita akan buat latihan, kita akan guna mushaf yang macam ni. Sekejap, kita akan guna. Okey. Kena buat macam ni. InsyaAllah. Bukan. Macam ni kan latihan ni. Ni satu. Kita dah ada terjemahan tapi kita kalau nak belajar nahu, makna saya kata-kata, okey ni apa, ni apa. Contoh macam ni lah. Ni ada beberapa latihan, jenis latihan yang kita boleh buat. Okey, contoh perkataan ni. Ni apa? Isim ke, fi'il ke, harf. Macam tu. Jadi dia kenapa? Macam kita boleh tulislah kat sini isim. Isim tu dia apa dia punya kedudukan. Macam ni kita dah tahu. Ni apa ni? F, R, K. Macam tu. Ataupun boleh juga satu lagi latihan. Kita berikan warna ni. Warnanya ada. Dengan kod tu ada. Tapi kita kena cuba terjemah. Terjemahan tu macam kita buat latihan tadilah. Nak tahu ni pelakon dia siapa. Kata kerja tu kita beri. Turun. Jadi siapa yang kata ni? Siapa yang kena turun ni? Macam tu. Jadi contoh. Cuba boleh? Kulna. Jadi kita tahu dia fi'il madhi. Kami. Jadi macam mana nak terjemahkan? Kalau fi'il madhi. Kalau fi'il madhi. Mula-mula kita kata? Telah. Telah. Jadi telah apa ni? Kul. Kata. Telah berkata. Berkata. Siapa yang berkata ni? Oleh kami. Macam itulah. Telah berkata oleh kami. Okey. Ihbitu. Fi'il amar kamu semua. Jadi terjemahan dia tu turun. Jadi macam mana nak cakap tu? Turunlah oleh kamu semua. Turunlah. Turunlah oleh kamu. Kamu. Min. Min. Huruf jar. Daripada. Dari. Daripada. Bolehlah. Ha. Ha. Nya. Nya. Tak ingat kan? Tak ingat. Tak ingat maksudnya tak apa. Kalau tak ingat maknanya setiap hari kita kena cuba buat latihan ni berdasarkan color. Kita rujuk balik nota kita tu. Dalam nota kita cukup sebenarnya untuk setakat yang basic tu nak terjemah dah boleh. Daripada nya. Perhatikan saya bezakan warna tu. Jami'an. Kita tak tahu. Ada perkataan ni, ni belum belajar lagi. Ni bahasa kalau kita belajar modul 2 nanti kita akan belajar. Kalau hal ni nak terjemah macam mana? Kalau hal kita terjemahkan dalam keadaan. Kesemuanya. Macam itulah. Okay. Jangan overwhelm, jangan rasa terperanjat pula. This is maksud saya, bila nak guna yang kita orang belajar ni. Ni yang guna dia nanti nak terjemah. Kita tengok dalam yang berikutnya. Contoh dia, daripada kita start dengan Fatihah lah. Fatihah ni kita dah boleh start dah terjemahkan. Ada color. Color ada, kod ada, tinggal terjemah aja. Dengan kod-kod yang kita dah belajar tu. Kalau FRK, jadi nak terjemah macam mana? Kalau dia FA je, nak terjemah macam mana? Kata kunci ataupun kata kerja tu dah diberikan. Ni FDE. Nak terjemah macam mana? Ni kalau ni jalan. Macam mana nak terjemah? Kalau isim warna hitam, fi'il warna merah. Tapi bukanlah semua orang kena buat malam ni juga. Mana semua tak. Tapi kita dah boleh start dah. Dengan kemahiran daripada mengenal huruf harf, mengenal isim dan juga mengenal fi'il. Dan pecahan-pecahannya, kita dah ada sedikit pengetahuan untuk kita mulakan belajar faham apa yang kita baca. Terutamanya Fatihah. Sebab Fatihah ni kita baca selalu. Takkan kita tak ada. Saya tak rasa tak akan lah. Saya rasa pasti kita akan ada. Allah pun buka jalan untuk kita macam mana kita nak faham. Faham setiap satu huruf, setiap satu kalimah yang kita baca tu. Yang diwajibkan ke atas kita baca 17 kali sehari. Kalau tanpa solat, tanpa Fatihah, solat kita null and void. Kalau kita
nak buat ibadah kita lain, mesti didahului dengan solat. Macam Allah sebut dalam surah, solat ni mesti didahulukan dengan Quran. Macam yang disebut dalam surah 29 ayat 45. Semoga jadi kita punya semangat lah. Saya sebut ayat Quran ni kenapa? Ini tujuan kita kan? Dalam ayat ni. Saya bagi satu-satu ayat tu patutnya macam bukan patutnya lah. Maknanya insya-Allah akan ada usaha. Kalau nak terjemah ni macam susah sangat jugalah. Ni kan, belumlah lagi. Tapi saya terjemahkan. Dengan sebab kita dah belajar tu, mungkin kita boleh follow lah slowly. Bacalah oleh engkau apa yang telah diwahyukan ia kepada engkau daripada kitab itu, dan dirikanlah oleh engkau akan solat. Sesungguhnya solat itu ia mencegah daripada perbuatan keji, daripada fahsya dan al-munkar. Kalau kita tak tahu nak terjemah, apa kita dah tahu dah. Munkar tu selalu dalam bahasa kita kan. Dan nescaya peringatan daripada Allah itu adalah lebih besar. Ini bukan kaedah satu. Kaedah satu. Bukan bukan mudhari'. Walaupun kita nampak dia macam ni. Dan Allah, dia mengetahui akan apa yang kamu usahakan. Jadi kita kena dulukan ni. Kita kena dulukan. Baca dulu. Baca yang beri maksud faham. Baca apa yang diturunkan kepada engkau. Yang diturun maknanya dibawa turun oleh malaikat tu. Quran. Daripada kitab itu. Bukan yang ada bersama kita tu. Yang daripada bawah. Tapi daripada atas. Okey. Dan dirikanlah oleh engkau akan salat. Nak solat mesti didahulukan dengan baca kitab dulu. Umul kitab tu kena baca. Ibu pokok kepada Al-Quran. Kan? Macam itulah. Jadi rasanya kita serahkan balik semula lah. Kelas ni mungkin Kak Zawiyah ada komen. Untuk malam ni saya rasa setakat ni dulu. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.